Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, anak-anak bersama lagi dengan saya, Cikgu Azlina, dalam bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Untuk pengetahuan anak-anak semua, bab 4 ini merupakan bab yang terakhir dalam perniagaan tingkatan 4. Untuk hari ini, kita akan sentuh dua bahagian fungsian, iaitu bahagian fungsian pentadbiran dan bahagian pengurusan sumber manusia. Mari kita lihat apakah maksud bahagian fungsian. Bahagian fungsian adalah sebahagian atau rantaian dalam sesebuah organisasi yang mempunyai tanggungjawab dan fungsi secara khusus atau spesifik. Jadi, bahagian fungsian ini kita boleh katakan dia merupakan satu jabatan atau bahagian dalam sesebuah organisasi. Ada 11 bahagian fungsian yang utama di setiap organisasi perlu ada, iaitu pentadbiran, pengurusan sumber manusia, kewangan, teknologi maklumat dan ICT dan komunikasi ataupun ICT, penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D, pembelian, pengeluaran, pemasaran, pengagihan, perkhidmatan pelanggan dan jualan. Jadi di sini kita tahu bahawa ke-11 bahagian fungsian ini memainkan peranan yang khusus di dalam sesebuah organisasi. Kita lihat apakah maksud struktur organisasi. Ini adalah contoh carta organisasi. Dia adalah struktur organisasi yang dipamerkan di dalam bentuk hierarki. Hierarki bermaksud ada peringkat di dalam organisasi ini. Itu contohnya ketua eksekutif ini adalah pengurusan atasan, pengurus pengeluaran, pengurusan pertengahan, manakala penyelia adalah pengurusan bawahan. Jadi itu adalah struktur organisasi. Gambaran carta organisasi dia ada 4, iaitu yang pertama pembahagian kerja, iaitu berdasarkan tahap jawatan yang dipegang. Contoh, pihak pengurusan atasan membuat perancangan jangka panjang, iaitu pihak pengurusan atasan mereka yang merancang apakah visi dan objektif sebuah organisasi. Manakala pengurusan bawahan mereka melaksanakan apa yang telah dirancang. Itu adalah pembahagian kerja. Yang kedua, hubungan antara ketua dengan pekerja. Hubungan antara ketua dengan pekerjanya adalah ketua dia memberi arahan, dia mempunyai hak untuk memberi arahan kepada pekerja dan pekerja perlu melaksanakan tugas tersebut. Yang ketiga, jenis tugas bergantung kepada tanggungjawab yang diberikan. Jadi tanggungjawab untuk jenis tugas ini bergantung pada kerja-kerja yang dilakukan oleh pengurus atau pekerja, bergantung pada tanggungjawab mereka. Tanggungjawab ini bergantung pada jawatan dalam organisasi. Lebih tinggi jawatan, maka lebih berat tanggungjawabnya. Contohnya, seorang pengurus pemasaran melaksanakan tugas merancang promosi produk baru dan membuat jualan produk baru berkenaan. Jadi jenis tugas bergantung kepada skop tugas mereka. Yang keempat, hierarki pengurusan sebagaimana kita bincangkan tadi mempunyai 3 peringkat, iaitu pengurusan atasan, pengurusan pertengahan dan pengurusan bawahan. Okey, apakah pentingnya bahagian fungsian ini? Apa tujuannya? Yang pertama, supaya bidang tugas penumpuan pada bidang tugas yang diberikan sahaja, iaitu pengkhususan tugasan atau kerja. Yang kedua, dapat meningkatkan kemahiran kerana mereka yang dalam bahagian fungsian itu mereka membuat kerja ataupun tugasan dalam kerja yang sama dalam satu jabatan. Jadi kemahiran mereka akan meningkat. Yang ketiga, mudah melatih pekerja baru kerana bidang pengurusan yang sama. Manakala yang keempat, dapat mengurangkan kos dan masalah pengurusan kerana wujudnya sistem perkongsian sumber. Jadi bila mereka dah mahir, mereka akan membuat kerja dengan cekap, akan mengurangkan kesilapan. Jadi ini akan dapat mengurangkan kos dan masalah.
Okey, kita lihat pula yang bahagian fungsian yang pertama, iaitu bahagian fungsian pentadbiran. Okey, bila kita kata tadbir. Jadi bila mentadbir, dia melaksanakan satu tugas yang ditetapkan ke arah mencapai visi, misi dan objektif dalam perniagaan. Bahagian fungsian pentadbiran ni mereka memastikan supaya bahagian fungsian yang lain mematuhi ataupun dapat melaksanakan visi, misi dan objektif yang ditetapkan oleh organisasi. Tujuan dia supaya proses sokongan semua aktiviti dalam perniagaan berjalan dengan lancar. Senang cerita, fungsian pentadbiran ni mereka adalah support system ataupun membantu organisasi bahagian fungsian yang lain supaya perniagaan berjalan dengan lancar. Apa peranan dia? Mereka menjalankan urusan dalam organisasi perniagaan seperti mengurus, menyimpan dan menerima rekod. Semua rekod syarikat, pertubuhan syarikat, mereka akan simpan. Menyediakan dokumen syarikat dan menguruskan program seperti mesyuarat. Jadi bahagian fungsian pentadbiran yang akan menguruskan mesyuarat daripada melakukan memo, minit mesyuarat dan sebagainya. Okey, yang kedua adalah bahagian fungsian pengurusan sumber manusia. Kita lihat di sini, sumber manusia. Maksudnya, pengurusan sumber manusia ni dia menjurus kepada pekerja. Daripada dia nak cari pekerja, hinggalah melatih pekerja, hinggalah memberi gaji pekerja dan juga memberi pengiktirafan kepada pekerja. Okey. Definisi aktiviti perancangan sumber manusia pengrekrutan. Pengrekrutan ni maksudnya ambil pekerja dan pemilihan dari segi temuduga, penilaian prestasi dan kebajikan pekerja dalam organisasi. Okey, apa tujuan dia? Yang pertama, membantu perniagaan supaya berjalan lancar serta mempunyai staf yang berpengalaman. Ini adalah bahagian pengurusan sumber manusia. Untuk mendapat pekerja yang baik, pengurusan sumber manusia ni dia perlu mencari strategi. Sama ada nak pilih pekerja yang mempunyai akademik yang baik ataupun pengalaman kerja yang banyak ataupun mempunyai banyak sumbangan kepada syarikat sebelum ini. Okay, itu adalah bahagian fungsian sumber manusia. Yang kedua, memastikan organisasi mempunyai keperluan sumber manusia yang mencukupi. Kalau contohnya pekerja tersebut ada cuti bersalin, dia kena cari pekerja yang lain untuk menggantikan pekerja tersebut secara part time. Organisasi kekal berdaya saing. Berdaya saing maksudnya dia perlu cari pekerja yang mempunyai kemahiran yang cukup untuk membuat satu bidang tugas. Dan kemahiran pekerja dapat ditingkat seiring dengan perkembangan teknologi. Sekiranya pekerja tersebut tidak mempunyai kemahiran teknologi yang cekap, dia perlu memberi latihan dan sebagainya. Dan yang ketiga, mewujudkan sistem pembayaran upah yang sistematik, kompetitif dan menarik. Jadi kalau sebelum ini, waktu zaman tahun 80-an, 90-an, gaji diberi secara cek ataupun tunai. Jadi makin lama teknologi semakin berkembang, lepas tu kita cuma transfer ke bank sahaja. Okay. Lepas tu akan datang mungkin tak tahu lagi macam mana kan. Jadi sistem pembayaran upah yang sistematik, kompetitif dan menarik ini penting supaya pekerja akan bersemangat untuk bekerja. Okey. Okey, kita lihat di sini huraian pengurusan sumber manusia. Yang pertama, perancangan sumber manusia. Jadi dia proses mengambil pekerja, mungkin dia akan edarkan iklan dalam internet ataupun dalam surat khabar, membentuk polisi yang berkaitan dengan pembangunan kerjaya pekerja. Okey, maksudnya pekerja akan bersemangatlah bila dia dah ada perkembangan berjaya di situ. Membentuk sistem pertukaran, kenaikan pangkat, membentuk sistem tindakan yang berkaitan dengan disiplin. Yang kedua, latihan dan pembangunan, memberi latihan, pelaksanaan program induksi. Induksi ini adalah untuk
latihan yang diberikan kepada pekerja yang baru sahaja menyertai organisasi. Pembangunan pekerja melibatkan proses meningkatkan keupayaan pekerja untuk menerima tanggungjawab dan tugas baharu. Okey, pentinglah supaya pekerja tidak termangu-mangu nak buat apa. Okey. Yang ketiga, perkhidmatan pekerja dan kebajikan. Sekiranya pekerja mempunyai masalah pengangkutan, dia memberi juga kemudahan rekrutasi, kemudahan kaunseling dan sebagainya. Dan akhir sekali, perhubungan industri, iaitu pekerja melalui kesihatan pekerja menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kemudahan. Sekiranya pekerja mempunyai perkara yang yang mereka tidak puas hati, mereka boleh mengadu pada pengurusan sumber manusia. Okey. Okey, baiklah.